نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Ta'ala. Hakikatnya Allah Ta'ala yang himpunkan kita, bagi taufik kepada kita untuk kita menyempurnakan perintah daripada perintah Allah dalam keadaan kita sedang melalui baki hari daripada kehidupan kita, yang pasti sebahagian besar daripadanya telah pun berlalu dan meninggalkan kita. Tak ada siapa tahu berapa lagi baki yang tinggal dalam kehidupan dia. Yang pasti Allah firman dalam Quran: ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa saja yang ada di sisi kamu semua akan binasa, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal sampai bila-bila. Allah ulang dalam surah Ar-Rahman. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman: kullu man 'alaiha fan. Segala-galanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akhirnya kekal hanyalah kemuliaan, keagungan Allah Ta'ala. Sebab tu kita ni, bila Allah Ta'ala buat keputusan untuk ciptakan dunia ni, tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya Allah juga buat keputusan meletakkan sifat ke atas dunia dan juga apa saja yang ada kaitan dengan dunia. Bila Allah buat keputusan nak cipta dunia, Allah juga buat keputusan untuk ciptakan sifat ke atas dunia dan apa saja yang ada kaitan dengan dunia. Adik-adik siapa tahu apa dia sifat tu? Sifat tu sementara. Semua sementara. Tak ada yang kekal sampai bila-bila. Dunia ni sementara, dan apa saja yang ada kaitan dengan dunia ni semua sementara. Allah sebut dalam Quran: kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mesti mati. Thumma ilayna turja'un. Kemudian kepada kami semua akan kembali. Allah ulang lagi: kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mesti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Segala-gala amal yang kalian buat akan Allah sempurnakan pada hari kiamat nanti. Sekarang tak nampak sangat, sebahagian mungkin nampak, tapi nanti ke akhirat, nanti di mahsyar, nanti semua jelas.
Sebab tu ramai yang menyesal. Antara perkataan kebanyakan manusia kat mahsyar nanti apa dia? Ya laitani, ya laitani, ya laitani, ya laitalana. Alangkah baiknya, alangkah baiknya, alangkah baik. Semua alangkah baik. Ini semua perkataan menyesal. Sebab belum mizan lagi, belum timbang lagi. Mati tu pun, mati, pejamnya mata, pejamnya mata. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pejam mata. Nampak tu, Allah bentang semua yang kita buat. Allah bentang, kita tinggal, Allah bentang. Kenapalah aku buat ni, kenapalah aku tinggal ni, kenapalah aku buat ni, kenapalah aku tak buat ni. Semua menyesal. Balil insanu ala nafsihi basirah. Dan Allah Ta'ala akan serahkan setiap daripada kita, amalan kita untuk kita sendiri tanggungjawab. Walau alqa ma'azira. Allah sebut dalam surah Qiyamah, semua bagi alasan macam-macam. Kita boleh bagi alasan kat ustaz, kenapa tak hantar sahabat kan tasmi'. Macam-macam alasan boleh bagi, tak ada lah, itulah, inilah khidmat. Tapi di akhirat nanti Allah akan patah-patahkan setiap alasan. Seluruh alasan yang dibentangkan di depan Allah di mahsyar akan dipatahkan. Sebab Allah sebut ayat yang tadi saya baca, setiap amal Allah Ta'ala akan sempurnakan di mahsyar nanti. Allah sebut, faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang hari itu Allah jauhkan dia daripada api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian Allah masukkan dia ke dalam syurga, faqad faz, maka berjayalah orang ni. Tu kejayaan. Apa saja kejayaan kita dapat di dunia sekarang ni semua ujian, yang mana Allah Ta'ala nak hadirkan ujian tu pada kita supaya kita tahu ni kita ikhlas ke tak ni buat kerana Allah ni. Dan Allah Ta'ala sebut satu perkara yang sangat penting tentang dunia ni, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ni, kata Allah, melainkan kesenangan yang kamu rasa. Tipu semua tu. Siapa yang kata tipu? Yang ciptakan dunia ni kata tipu. Allah Ta'ala kata tipu. Macam mana kita boleh kata this is real? I live my life, feel so real. Everything in my life, everything I've done, everything I've got in my life, all is real. Tak boleh. Benda nampak macam real, tapi Allah yang maha real, Allah kata semua tu tak real. Dan kehidupan akhirat itulah yang betul. Sebab tu insya-Allah malam ni dalam masa yang sangat singkat, sempena dengan Muharram ni, kita nak revise, nak revision. Semua tahu dah, semua kerti, semua tahu dah, semua ulang-ulang. Kita nak revise balik berkenaan dengan hijrahnya Nabi SAW. Dan mungkin ada perkara-perkara yang kita terlepas pandang dalam peristiwa ni. Dan dalam masa yang sama kita nak menelusuri bagaimana mujahadah susah payah agama sampai pada kita dengan linangan air mata Nabi dan darah para sahabat. Tuan-tuan dan puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, setiap tahun kita sambut satu Muharram. Setiap tahun Satgi 7 hari bulan dah masuk Ashura, dah masuk Taswa', dah masuk Taswa', dah Ashura, 10 hari dah tu. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah. Begitulah hari-hari yang kami jadikan silih berganti untuk kalian umat manusia. Yang lepas-lepas lah. Sekarang hargai sungguh-sungguh, sebab yang esok belum tentu lagi. Satu Muharram setiap tahun kita sambut ma'al hijrah, sempena bulan pertama penghijrahan Nabi dan para sahabat. Tanggal 1 Muharram, siapa yang keluar hijrah? Para sahabat. Nabi tak keluar lagi. Semalam dekat surau Taman apa dah, semalam saya tak ingat dah, Desa Aman semalam, saya cerita tentang hijrah umat Nabi Musa. Tak ada nak cerita pasal umat Nabi Muhammad, yang sambung kat sini lah. So hak lepas Desa Aman kena tengok video lah untuk sambungan.
So yang hari ni tak dengar yang lepas pun kena tengok video juga. Sebab hijrah ni bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang. Tak, para anbiya alaihi wassalatu wassalam mereka melalui modul yang sama daripada Allah Taala. Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah, Nabi Musa alaihissalam hijrah, Nabi Isa alaihissalam hijrah, Nabi Sam'un Ghazi alaihissalam hijrah, Nabi Yusha bin Nun alaihissalam hijrah. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam melalui proses yang sama dalam pentarbiahan Allah. Sebab tu hijrah ni perintah dan kita semua sebenarnya kena hijrah, bukan pindah tempat. Satu orang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyul amalu afdal, amal apa yang paling afdal? Tuan-tuan dan sekalian, kalau perasan sahabat dia rajin berjumpa Nabi, tanya soalan yang sama tapi jawapan Nabi lain. Kita doktor sakit, kita pergi klinik. Doktor Malaysia ni antara doktor yang terbaik dalam dunia. Kawan saya seorang, semoga Allah merahmati beliau, dah meninggal dunia kena kanser, Ustaz Wadi. Dia cerita dia kena sakit kanser dekat tengkuk ni. Masa dia di India, program dakwah di sana, pergi klinik, pergi hospital, doktor bawa masuk kamera, doktor cucuk tu, doktor cucuk ni, doktor diagnose tu, doktor diagnose ni, macam-macam benda doktor buat kat dia. Dan kat sebakui ubat doktor bagi kat dia. Balik Malaysia tak lega lagi, pergi klinik Malaysia. Mai klinik Malaysia ni cerita doktor tu pegang pun tak. Doktor tu dengar. Dia cerita satu doktor dengar. Habis dia cerita, doktor kata kanser ni. Tuan, melengung kawan. Sentuh dia pun tak. Nak kata doktor Malaysia punya pandai Allah Ta'ala bagi. Hak kat India tadi dah ketuk sana, dah ketuk sini, masuk kamera sana, masuk kamera sini, habis macam-macam ubat tu bakui bagi ni. Doktor Malaysia tak payah bagi apa lagi, dengar tu, pegang pun tak. Kanser ni, Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia kata apa, masa dia cerita kat saya, dia rasa nak buh penyepak kat doktor tu. Dia tak pegang apa pun, dia tiba-tiba kata kanser. Bukan benda main-main, benda serius. Kanser ni, tuan-tuan. Dan doktor tu kata pula, kalau ikut keadaan yang kamu abang ni, benda ni mari buat cepat, dan sekarang dah stage 4 dan dibuat segala urusan diagnose, dan akhirnya takdir Allah Ta'ala dia meninggal. Tuan-tuan, ni doktor. Pesakit ni mai, ubat ni dia bagi, rawatan ni dia bagi. Pesakit ni mai, ubat ni dia bagi, rawatan ni dia bagi. Tak semua dia kata balik ambil Panadol. Pesakit ni mai ambil Panadol, ni mai Panadol, ni mai Panadol, ni mai Panadol. Tak. Doktor ni orang yang faham dalam bidang tu. Dan Nabi SAW adalah orang paling faham tentang umat ni. Setiap sahabat yang datang, walaupun soalan yang sama, Nabi bagi jawapan yang lain-lain. Satu orang sahabat datang tanya, ya Rasulullah, ayyul amalu afdal, amal apa yang paling afdal? Dan Nabi sebut pada sahabat ni, al-hijrah, hijrah. Sahabat ni tanya Nabi lagi, ya Rasulullah, hijrah yang macam mana? Nabi tak sebut panjang, Nabi tak cerita panjang, Nabi cuma sebut 2 patah. Tahjurusu, tinggalkan perbuatan buruk. Jadi hijrah ni bukan makna pindah tempat saja, tapi hijrah ni ialah perpindahan segala-galanya, termasuklah tabiat kita. Segala perkara yang buruk yang ada pada diri kita, kita kena bertaubat. Surah At-Tahrim Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman. Tuan-tuan dengar betul-betul. Sebab tu bila baca Quran sampai ayat pada ya ayyuhalladzina amanu, tuan-tuan pause sekejap, pause. Jangan sambung lagi. Kalian faham bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau tak faham bahasa Arab, pergi ambil terjemahan. Sebab ada benda penting yang Allah nak beritahu khusus untuk orang beriman. Khusus untuk orang beriman, benda penting Allah nak sebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubat pada Allah dengan taubat
nasuha. Sungguh-sungguh benci dengan dosa tu. Seolah-olah kita benci dicampak masuk dalam neraka. Ni tanda taubat nasuha. Dengar pun rimah dah, dengar pun risau dah, dengar pun mengalir mata dah. Ini taubat nasuha. Perintah ni pada siapa? Orang beriman, bukan orang fasik, bukan orang munafik, bukan orang kafir. Perintah ni untuk siapa? Orang beriman. Orang beriman dengan hijrah. Tuan-tuan, sebelum kita cerita tentang Nabi SAW hijrah ni ta'aruf ni bahaya ni. Dan ta'aruf sejam tak hijrah ni. Tapi kat kidah tak apa sampai korban ke macam mana? Tak apa kan lah. Saya nak balik lah. Kami balik malam ni. Saya nak balik. Allah Akbar. Tuan-tuan, satu orang sahabat Nabi nama dia Sayyidina Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa tak kenal Sayyidina Amr al-As? Sayyidina Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dia masuk Islam lambat. Padahal dia cerdik. Dia satu level dengan Sayyidina Khalid al-Walid, salah seorang berkawan rapat Sayyidina Khalid al-Walid. Dia ni orang muda di kalangan orang Quraisy. Di Quraisy, di Mekah ketika tu, di depan Kaabah ada satu bangunan khusus, nama dia Darun Nadwah. Darun Nadwah ni apa dia? Dia parlimen Quraisy. Segala perbincangan berkenaan pengurusan kota Mekah, segala perbincangan tentang pengurusan haji, umrah, perniagaan, semua akan dibincangkan di dalam Darun Nadwah. Antara syarat-syarat untuk berada dalam mesyuarat Darun Nadwah, maksudnya nak jadi ahli parlimen ni, umur mesti 40 tahun kata. Tapi ada dua orang. Yang umur bawah 40, Allah Ta'ala minta maaf orang Quraisy, maka bagi perlepasan dan qualified untuk berada dalam mesyuarat. Siapa dia? Yang pertama, Umar bin Hisham bin Mughirah. Saya dengar nama ni. Siapa tahu siapa dia Umar bin Hisham bin Mughirah? Saja tanya soalan cepu cemas. Cepu dan cemas. Benda bukan tak tahu, benda kita tahu dah ni saja revision. Saya diri boleh, tapi kalau saya diri mikrofon pula macam mana nak buat? Tapi tak mikrofon pun dengar kan? Dengar insyaAllah kan? Cuma hak dalam kamera lah tak dengar. Tak apa kot korban sikit lah. Yang penting hak ada kat sini. Saya saja nak tulis sebab kadang-kadang dengar, alhamdulillah faham, sekali lupa. Umar bin Hisham bin Mughirah, disebabkan kecerdikan dia, kepandaian dia, sebelum umur dia 40, dia boleh masuk dekat dalam perbincangan orang Quraisy, sehingga orang Quraisy panggil dengan satu gelaran. Abul Hakam. Apa dia Abul Hakam? Bapa kebijaksanaan, cerdik. Tapi lepas dia Nabi SAW, lepas dia dapat wahyu untuk menyampaikan dakwah, untuk menyempurnakan kerja dakwah, orang yang paling teruk menentang Nabi sehingga mati di lawan Nabi dah dia ni. Maka orang Islam panggil dia Abu Jahal. Lah, Abu Jahal lah ya. Patut pun saya tak berminat nak tahu. Kita geram-geram juga ilmu-ilmu. Abul Hakam, kerana dia cerdik dan dimasukkan duduk untuk dalam mesyuarat Darun Nadwah, tapi kerana penentangan kuat kepada Nabi, maka dipanggil Abu Jahal. Mana Abu Jahal? Bapa kebodohan. Ini seorang. Siapa seorang lagi? Contoh Mughirah, dia ada anak Hisham. Dapat siapa? Abu Jahal.
Dia ada anak seorang lagi, nama dia Hashim. Dapat anak Khantamah. Khantamah ni perempuan. Khantamah kahwin dengan Al-Khattab. Dah faham tak? Dapat siapa? Dapat Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ni siapa dia? Anak nakan pupu Abu Jahal. Al-Khattab daripada Bani Adi. Mughirah daripada Bani. Saya minta maaf tulisan macam ni. Dulu nak jadi doktor tapi tak qualified. Mughirah. Saya tulis. Saya risau kalau saya tak tulis, semua dah ke langit. Lepas tu lagi semua sampai Sidratul Muntaha, sesuatu atas muka bumi. Umar Al-Khattab umur bawah 40, mewakili Bani Adi, berada di dalam Darun Nadwah. Sebab dia orang cerdik juga. Saya letak sekali lah, walaupun saya tak mau cerita pasal dia, tapi supaya tuan-tuan kenal kaitan dia juga dengan semua orang ni. Mughirah ni, dia menikah dengan siapa? Sebagai saya padam boleh Mughirah menikah dengan Lubabah Sughra. Lubabah Sughra ada adik nama dia Maimunah menikah dengan Rasulullah. Nampak tak hubungan dengan Nabi? Okey. Mughirah nikah dengan Lubabah As-Sughra, dapat anak nama, minta maaf silap. Dapat anak nama Walid. Saya minta maaf. Dia tuan-tuan jangan confuse. Saya Mughirah bapak dia. Mughirah dapat anak seorang lagi. Mughirah ada Walid, ada Hisham, ada Hashim. Walid nikah dengan Lubabah Sughra. Lubabah Sughra ada siapa? Ada adik perempuan nama Maimunah. Maimunah kahwin dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walid nikah dengan Lubabah, dapat anak nama Khalid Al-Walid. Nampak tak kaitan Khalid Al-Walid dengan semua sahabat ni? Apa kaitan Khalid Al-Walid dengan Sayyidina Umar? Apa kaitan Khalid Al-Walid dengan Abu Jahal? Apa kaitan Khalid Al-Walid dengan Rasulullah? Dan apa kaitan mereka semua? Lah, dia beradik semua. Saya cuma nampak hak ni bab sahabat. Sebab tu penting, apa yang boleh ambil dulu. Sebab lagi saya nak padam semua. Di Darun Nadwah, mesyuarat dalam tu hanya 40 tahun ke atas, kecuali dua orang yang boleh masuk. Siapa dia? Abu Jahal dengan Umar Al-Khattab. Saya nak tahu pada peristiwa hijrah. Di dalam peristiwa hijrah, Nabi SAW telah perintahkan para sahabat ridwanullahi ajma'in untuk keluar hijrah. Semalam saya sebut dekat surau berkenaan dengan beza hijrah umat Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Musa, bila Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan perintah hijrah, ketika dakwah Nabi Musa tu dah tepu ke atas golongan umat Kibti ketika tu kepada Fir'aun, penentangan yang cukup hebat, sehingga kan Fir'aun telah menghadirkan perancangan untuk bunuh Nabi Musa. Maka turun ayat Al-Quran daripada surah Ad-Dukhan. Allah sebut, fa asri bi'ibadi layla
فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. Berjalanlah bersama dengan hamba-hambaku pada waktu malam, kalian akan dikejar. Nabi Musa bawa Bani Israel hijrah daripada Iskandariyah, Mesir, menuju ke mana? Ke Madian, ke kampung yang bernama Madian. Ada apa dengan Madian? Kenapa mesti Madian? Ingat bila Nabi Musa AS tumbuk satu orang Kipti, tuan-tuan boleh baca dalam Quran surah Musa, surah Musa pula. Tak ada surah Musa dalam Quran. Saya minta maaf, bukan sebab itu saya tanya satu sekolah. Saya pergi sekolah tu, Masya Allah, 114 surah dalam Quran. Ada tak surah Musa? Dengan yakin, tuan-tuan. Dia kata ada. Tuan-tuan, ustaz kat belakang tu bodoh you. Ya Allah, kata saya tak ajak ustaz. Saya tak ajak. Saya tak surah Musa tak ada. Tapi hampir kebanyakan surah Madaniyah menceritakan tentang Nabi Musa. Makiyah menceritakan tentang kehidupan umat Nabi Musa. Tak begitu pentingnya kisah perjalanan hidup Nabi Musa untuk kita faham. Nabi Musa AS bila tumbuk orang Kipti itu mati. Apa yang berlaku bila mati? Dia telah bawa diri lari meninggalkan bumi Mesir, pergi ke Madian. Sampai kat sana, saya pendekkan cerita, menikah dengan anak Nabi Syuaib AS, Sayyidatuna Safurah AS. Ada orang nama Safurah. Dia pun tak tahu siapa dia nama Safurah. Safurah ialah isterinya Nabi Musa AS. Sayyidatuna Safurah radhiyallahu alaiha salam, anaknya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib meletakkan mahar untuk perkahwinan Nabi Musa dengan anaknya. Apa dia mahar tu? Bukan 20,000. Apa dia mahar tu? 8 tahun khidmat dengan Nabi Syuaib. Allah sebut dalam Quran, Nabi Musa berkhidmat berapa tahun? 8 tahun tambah 2 tahun. Genap 10 tahun Nabi Musa khidmat dengan Nabi Syuaib. Maka Nabi Musa buat keputusan untuk balik ke kota Mesir. Dalam perjalanan, saya pendekkan cerita, dapat wahyu dan balik buat dakwah. Tepu dakwah Nabi Musa dengan pelbagai kisah perlawanan, pertarungan, perdebatan dakwah Nabi Musa dengan Firaun. Akhirnya Firaun nak bunuh Nabi Musa. Allah perintah hijrah. Nabi Musa hijrah. Berapa ramai di kalangan Bani Israel yang hijrah? Ikhtilaf di kalangan ulama berapa ramai. Tak ada jumlah tepat di dalam sirah menceritakan berapa ramai jumlah Bani Israel yang berhijrah bersama Nabi Musa. Sebahagian riwayat yang masyhur mengatakan Bani Israel yang berhijrah dengan Nabi Musa, mereka berjumlah sekitar 200,000 orang. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ni saya segan nak sama Ustaz Jafri, bukan ada kuliah ke malam ni? Allah. Ustaz kalau salah tegur sana. Apa dia tadi? Terus lupa. Nabi Musa AS berhijrah dengan Bani Israel, dan mereka keluar dengan Nabi Musa serentak, ramai-ramai sekali. Dan Nabi Musa mutawif bersama dengan pembantu mutawif dia, Nabi Harun AS. Kita nak compare hijrah Nabi Musa dengan hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa AS keluar ramai-ramai dan Bani Israel bersandar pada Nabi Musa sepenuhnya dalam keadaan iman yang begitu lemah terhadap Allah Ta'ala. Mereka ialah umat abid, umat yang disiapkan hanya untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu bila perintah hijrah datang, mereka tak keluar dulu. Mereka tunggu siapa? Nabi Musa. Maka mereka bergerak bersama Nabi Musa AS. Tapi bagaimana umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila perintah hijrah datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan para sahabat ridwanullahi ajma'in untuk keluar hijrah. Dan para sahabat tak kata, ya Rasulullah, tuan jalan dulu, kami ikut sekali kot. Kami nak hijrah sekali dengan tuan.
Uish, takkan kami nak pergi dulu? Dah. Perintah datang, sami'na wa ata'na, maka keluar. Dan sebahagian besar daripada mereka berhijrah sebelum Nabi keluar hijrah. Nabi tak siapkan sahabat menjadi abid, ahli ibadat semata-mata. Tetapi Nabi SAW mempersiapkan sahabat ridwanullahi ajma'in untuk jadi da'i. Nabi SAW hantar mereka untuk menghidupkan agama. Sebab tu perjanjian Aqabah yang pertama berlaku. 12 orang di kalangan orang-orang Madinah datang jumpa Nabi pada tahun ke-12 kenabian Nabi di kawasan Aqabah yang terletak di Mina. Mereka buat perjanjian dengan Nabi, berbaiat Aqabah dengan Nabi. Nabi hantar siapa pergi? Nabi hantar 2 orang sahabat. Nabi tak pergi lagi. Nabi hantar 2 orang sahabat pergi dulu. Sebenarnya yang pertama Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, Nabi hantar Sayyidina Abdullah ibni Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang buta. Nak beritahu bahawa umat ni dipersiapkan walaupun mata tak nampak, dia da'i. Walaupun mulut tak boleh bercakap, dia da'i. Walaupun dia OKU, dia da'i. Siapa saja dia yang lahir di kalangan umat ni, Nabi SAW siapkan mereka sebagai da'i. Mereka macam buah kelapa. Buah kelapa ni tuan-tuan, jatuh mana pun mesti tumbuh. Jatuh atas lantai, dekat atas tar, tumbuh, naik pucuk dia. Jatuh dalam sungai, naik kat pucuk dia. Jatuh atas bumbu rumah kita, naik pucuk tu dengan main-main buah kelapa. Nabi siapkan sahabat macam buah kelapa. Jatuh mana agama tumbuh. Sahabat ni campaklah pergi mana pun. Di mana sahabat dicampak, agama akan tumbuh kat situ. Tuan-tuan, Nabi hantar 2 orang sahabat ni. Ketika mana perjanjian, ketika mana bai'atul Aqabah yang pertama bersama dengan orang-orang Madinah, dan akhirnya mereka sampai di Madinah dahulu sebelum Nabi pada tahun ke-12 kenabian, dan mereka buat dakwah dulu. Untuk ayah-ayah semua, ibu-ibu mungkin kalau lalu kot luar di Madinah, di Jannatul Baqi' tu, mungkin perasan, mungkin ada yang tak perasan. Kalau kita biasa masuk Jannatul Baqi', kita biasa sampai tengah. Kita akan ziarah sampai tengah. Sebab apa? Kita tengok ramai orang berhimpun dekat tengah. Penduduk askar siap jaga duduk atas kerusi kat tengah tu, ada satu kubur. Nama kubur tu tak ada tulis nama kubur siapa. Kita pun pergi cuik askar tu, kita boleh tanya dia ni kubur siapa ni. Askar tu kata, "Ya Haj, madri rah." So jalan. Kita tanya askar buat apa? Kubur siapa kat tengah tu? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tak pergi terus dah ke belakang. Orang lelaki, orang perempuan tak boleh masuk. Sedangkan di belakang tu ada makam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada makam Sayyidina Sa'ad bin Al-Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan kalau kita pergi belakang sampai hujung benteng Jannatul Baqi', kita jenguk ikut luar, kita akan nampak jalan raya. Seberang jalan raya dulu dia tak ada apa-apa signboard. Lah ni ada signboard besar tulis projek Ruwa Madinah. Dulu tak ada signboard, kita boleh tengok terus ada satu rumpun pokok yang mana di kawasan tu ada satu rumah lama yang ditinggalkan dan akhirnya telah dirobohkan oleh bulldozer untuk projek pembangunan ni. Dikatakan oleh orang-orang di sana, termasuklah kita rujuk pada kawan kita pakar sirah yang ada kat sana, Syekh Hasan Syami, yang duk jalan bergerak dalam pencarian sirah di sana. Dia kata itulah tapak rumah Sayyidina As'ad bin Zirarah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebenarnya As'ad bin Zirarah, dialah sahabat yang siapkan rumah dia untuk Sayyidina Mus'ab bin Umair duduk buat dakwah di kota Madinah. Dan itulah markas dakwah pertama Sayyidina Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum untuk buat dakwah di kota Madinah. Dan insya-Allah tempat tu pun dah tak ada. Dirobohkan, projek Ruwa Madinah akan dibina atas tu. Nanti insya-Allah tuan-tuan pergi ziarah lagi, umrah lagi, tuan-tuan akan tengok Madinah akan dibangunkan di situ bangunan-bangunan ketamadunan Islam daripada seluruh dunia. Dia pun nak buat kat situ, ada daripada China, Islam Turki. Saya pun tak faham saya. Kita nak pergi tengok Madinah, kita nak pergi ziarah Rasulullah. Wajah Madinah akan berubah dengan projek-projek ni. Tahun ke-13 Hijrah, musim haji, maka berlaku perjanjian Aqabah yang kedua. 70 orang datang daripada Madinah. Dan ketika itulah
Nabi SAW melakukan baiat dengan mereka dan Nabi keluar berhijrah pada tahun setelahnya. 1 Muharram, sahabat yang pertama keluar hijrah ila Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya tak mau cerita panjang tentang ni sebab lagi panjang lagi cerita yang lain. Sayyidina Abu Salamah keluar bersama dengan keluarga dia, tapi tertahan keluarga dia. Yang pergi berhijrah hanyalah Sayyidina Abu Salamah, dan diikuti oleh para sahabat yang lain, seorang keluar. Sehinggalah pada tanggal 27 hari bulan Safar pada tahun pertama hijrah, di saat itulah Nabi SAW keluar daripada rumah baginda Nabi SAW untuk berhijrah ke kota Madinah. Maknanya Nabi antara yang lambat keluar hijrah. Dan sahabat tak tunggu Nabi macam umat Nabi Musa tunggu Nabi Musa. Bani Israel mereka tak keluar selagi mana Nabi Musa tak keluar. Tapi umat ni, tak kala perintah tu datang, mereka bergerak walaupun Nabi mereka tak bergerak lagi. Mereka faham setiap daripada mereka membawa sebuah tanggungjawab yang cukup besar untuk bangunkan agama dalam umat ini. Nabi SAW 27 hari bulan Safar keluar daripada rumah Nabi, pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai di rumah Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq dah buat persiapan untuk keluar hijrah. Daripada Mekah nak menuju ke Madinah. Madinah terletak di utara Saudi. Saya minta maaf, saya sebut Saudi sebab nak senang faham. Sebagian ulama kita tak mau sebut pun nama Saudi. Saya minta maaf. Mereka kata bukan, negara tu itu Haramain Syarifain. Saudi orang yang telah rampah daripada Turki Uthmaniyah kerajaan. Nabi SAW sepatutnya kalau Nabi nak pergi Madinah, daripada Mekah nak pergi Madinah, Nabi bergerak ke arah utara. Tapi inilah keadaan strategi yang Nabi aturkan. Nabi tak terus ke utara, tapi Nabi bergerak ke arah selatan. Kalau tuan-tuan perempuan sekalian duduk di Mekah, daripada Clock Tower di sebelah Millennium Hotel ada satu lorong sebelah kiri menuju terus ke jalan belakang yang nama dia Misfalah ataupun Ibrahim Khalil belakang. Kalau tuan-tuan pergi dengan Andalusia, dia biasa catat Hotel Hanin Firdaus kat belakang. Banyak hotel-hotel belakang tu, kedai-kedai banyak belakang tu. Jalan tu nama dia Jalan Ibrahim Khalil. Kalau terus jalan tu, tarik hijrah, itulah jalan hijrah akan terus sampai ke mana? Jabal Thur. Nabi tak ke utara, Nabi ke selatan, Nabi naik Jabal Thur. Ini strategi dalam pergerakan hijrah baginda Nabi SAW. Nabi naik Jabal Thur, pada tu umur Nabi bawah. Kita saja nak bawa compare lah dengan diri kita hari ni. Saya umur 30 lebih. Nabi SAW panjat Jabal Thur, umur Nabi 53 tahun. Umur Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih kurang 51 tahun. Tuan kita biasa kalau pergi Mekah panjat Jabal Nur sampai atas tu kira champion. Sepanjang jalan tu ada orang Pakistan, Malaysia boleh. Bukan boleh saja tu, buhlah 2-3 rial. Tu bukan boleh saja tu. Najib boleh. Oh, salah skrip. Tak up to date. 600 meter mencanak ke atas tu Jabal Nur. Kita naik lebih kurang sejam. Jabal Thur, daripada kaki bawah tu nak naik ke gerar bukit bergua atas tu 2.4 km. Kami muda-muda naik 3 jam. Masa PKP hari tu bulan 10, tak ada siapa kat atas. Kami 4 orang duduk penat tuan, duduk dalam gua Thur tu setengah jam. Orang Pakistan semua tak ada. Sebab apa? PKP. Mereka tak buka bisnes ke tidak boleh kena tear kat atas tu. Nabi SAW umur 53, Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih kurang 51. Mereka panjat Jabal Thur dalam keadaan susah payah, mujahadah untuk kita dapat agama hari ini.
Tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq bukan hanya naik seorang-seorang dengan Rasulullah, bahkan persiapan iman dan persiapan hijrah ini dilakukan juga pada ahli keluarga dia. Azan dulu ke Ustaz, macam mana? Tak tahu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq siapkan ahli keluarga dia dalam hijrah. Antara disiapkan ialah anak perempuan dia, Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Sayyidatuna Asma muda sangat masa tu, dalam keadaan mengandung perut hampir 7 bulan ketika. Apa dia tugasan yang diberikan kepada Sayyidatuna Asma dalam hijrah? Khidmat ta'am. Khidmat ta'am. Dia siapkan makanan dan dia ikat dengan perut dia. Dia bawa naik Jabal Thur untuk Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq makan. Tadi kita cerita laki kan? Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq laki, walaupun umur dah 50-an tapi laki. Ini ialah wanita dalam keadaan mengandung. Kita kalau mengandung umur tu dekat 7 bulan pergi mana? Nak naik flight pun tak lepas. Tak boleh naik flight balik lah. Risau termengandung kat atas flight tu percuma dapat kerakyatan dunia. Salin atas flight, Masya Allah. Beranak kat mana? Asia. Masya Allah. Tempat lahir dia bukan hospital Ampang. Tempat lahir mana? Malaysia Airlines. Tuan-tuan, Sayyidatuna Asma mengandung dalam keadaan nak bawa naik makanan dekat Nabi 2.4 km nak panjat Bukit Uhud, dalam keadaan kain pula kain nak ikat tadi tak cukup, ambil tali pinggang, kerak 2 tali pinggang tu untuk jadikan pengikat makanan untuk dibawa kepada Nabi. Mujahadah, susah payah, yang akhirnya Nabi telah gelar dia dengan Zatin Naqatain, pemilik 2 tali. Sampai dalam syurga panggilan daripada Sayyidatuna Asma radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidina Asma, bila Nabi SAW keluar, Abu Jahal datang ketuk pintu rumah dia. Kerana sebelum saya cerita, Abu Jahal ni seorang lagi anak Abu Bakar Siddiq disiapkan untuk hijrah ni. Abdullah, apa tugas dia? Tugas dia sebagai mata-mata Nabi SAW. Sengaja mula-mula tadi saya cerita tentang Darun Nadwah sebab dia ada kaitan dengan Darun Nadwah. Abdullah setiap hari akan berada di kawasan Kaabah berdekatan dengan Darun Nadwah sebab nak tunggu apa keputusan hasil mesyuarat hari itu, supaya berita tu boleh dibawa panjat atas Jabal Thur, disampaikan kepada Nabi supaya Nabi boleh buat keputusan bila nak turun daripada Jabal Thur. Setiap hari dia akan tunggu. Dan hari pertama lagi dah ketika Abu Jahal mengamuk tak kala dia nak misi, dia nak membunuh Nabi SAW gagal bila dia tengok tempat tidur Nabi digantikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dia rasa dia cerdik dah. Dia telah minta supaya setiap kabilah Quraisy menghantarkan seorang wakil, supaya setiap wakil ni menanti di depan pintu rumahnya Rasulullah. Apabila Nabi SAW keluar, mereka akan bunuh ramai-ramai, sehingga nanti Bani Hashim takkan dapat nak lawan, sebab yang berkaitan dengan pembunuhan Rasulullah semua kabilah. Allahu Akbar. Abu Jahal rasa dia cerdik dah. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Allah sebut dalam Quran apa dia? Mereka merancang dengan perancangan yang tak baik, dan Allah memiliki perancangan Allah yang sendiri, dan perancangan Allah itu pasti lebih baik. Di saat mereka nak bunuh, tengok-tengok yang keluar Sayyidina Ali, tak meradang Abu Jahal. Akhirnya mesyuarat dalam Darun Nadwah nak buat apa lah ni. Akhirnya keluarlah keputusan, siapa saja yang dapat tangkap Nabi kita SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka untuk dia hadiah 100 ekor unta. Bertempiaranlah anak-anak muda yang pandai dan tak pandai dalam jejak, menjejaki orang yang hilang ni, untuk merebut unta 100 ekor. Sayyidina Abdullah naik atas tanya, beritahu dekat Nabi berita ni. Maka Nabi SAW dengar berita ni. Maka itu bukan masa sesuai untuk turun. Maka Nabi masih duduk di atas Jabal Thur. Nabi tak turun, Nabi duduk atas Jabal Thur.
Siapa dia orang yang ketiga? Sebelum situ orang ketiga, Abu Jahal marah, dia mai rumah. Dia mai rumah Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Ketuk pintu, tanya, mana bapa kamu? Apa jawapan Sayyidatuna Asma? La adri, tak tahu. Tentang Abu Jahal tak tinggalkan macam tu. Dia bagi penyepak satu kat Sayyidatuna Asma, rebah, pecah bibir darah. Apakah ini melemahkan semangat mereka dalam membantu Nabi dalam berhijrah? Bahkan kekuatan meningkat, keyakinan bertambah, makin kuat mereka nak jadi pembela agama. Satu bila ditanya oleh Sayyidina Bilal, wahai Bilal, bila saat yang paling nikmat sekali kamu dalam Islam? Bilal kata, yang paling nikmat sekali ketika batu dihempak ke dada aku dan ketika aku kata ahadun ahad. Paling nikmat sekali. Korban membentuk cinta kepada Allah Ta'ala, itulah kenikmatan mereka. Seorang lagi yang terlibat dalam peristiwa hijrah ialah khadimnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab dia khadim Abu Bakar Siddiq ialah Sayyidina Amir ibni Fuhairah. Sayyidina Amir ibni Fuhairah dulu satu orang hamba, masuk Islam, diseksa, dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, dimerdekakan dan akhirnya berkhidmat dengan Abu Bakar Siddiq. Apa dia tugas Amir ibni Fuhairah di dalam peristiwa hijrah? Tugas dia bawa kambing, gembala kambing. Gembala kambing pergi mana? Hilangkan jejak tapak Sayyidatuna Asma hantar makanan dan Abdullah hantar berita. Bawa kambing lalu hilangkan semua tapak ni, bawa kambing naik atas perah susu bagi Nabi minum susu kambing. Ini Sayyidina Amir ibni Fuhairah, seorang lagi yang terlibat dalam peristiwa hijrah. Dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ila Sayyidina Abdullah ibni Uraiqid radhiyallahu anhu. Tapi tuan-tuan ingat masa tu dia belum Islam. Dia ialah dalil penunjuk jalan Nabi dalam peristiwa hijrah. Dia ialah orang yang mahir dalam perjalanan hijrah, dalam perjalanan yang Nabi nak pakai kawasan perjalanan jalan yang tak biasa digunakan oleh kafilah dagang ketika tu kalau nak pergi ke Syam dan akan melalui Madinah. Dan kita tengok tuan-tuan, dia strategi, dia orang Quraisy ni, dia setiap perkara yang berlaku ni dia keturun. Hatta perjalanan dalam tijarah tu sendiri, itinerary dia, mereka ikut apa yang elders mereka buat. Sekarang kita tengok macam mana itinerary perjalanan tijarah orang Quraisy yang ada kaitan nanti insya-Allah kita tengok dalam peristiwa hijrah. Abdullah bin Uraiqid dia tahu jalan yang tak biasa orang pakai. Maka berita sampai pada Nabi 27 hari bulan Safar, 28 hari bulan Safar, 29 hari bulan Safar, reda. Makna dia 3 hari dah berlalu, jadi orang tak jumpa Nabi, orang dah jadi macam tawak lah, mungkin dah 3 hari Nabi dah jauh dah. Jadi pada tanggal 29 hari bulan Safar, Nabi buat keputusan untuk turun daripada Jabal Thur. Turun. Yang bergerak dalam peristiwa hijrah Nabi 4 orang. Yang pertama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang ketiga Sayyidina Amir ibni Fuhairah radhiyallahu taala anhu, dan yang keempat penunjuk jalan Sayyidina Abdullah ibni Uraiqid radhiyallahu anhu. Ini 3 orang. 4 orang. 4 orang ni bersama dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya skip cerita. Kalau dalam Hindustan dia panggil intermission. Kat tengah tu panjang. Nabi bertemu dengan Ummu Ma'bad, Suraqah ibn al-Malik, 80 kabilah diislamkan oleh Nabi dalam peristiwa hijrah sebelum Nabi tiba di kota Madinah pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama hijrah. Nabi sampai pada tahun pertama hijrah pada bulan Rabiul Awal pada hari ke-8. Jadi Nabi sampai 8 Rabiul Awal di kota Madinah. Kita tengok saat di Madinah ada apa. Di Madinah ada 2 suku yang terbesar yang telah berlaku perperangan yang cukup dahsyat di antara mereka, sehingga kan atuk berperang, cucu pun tak tahu apa sebab atuk berperang. 120 tahun berlalu di dalam peperangan tu. Tuan-tuan, sebab tu dia pemain Mekah cari Rasulullah, sebab mereka tahu tak ada jalan dah untuk pendamaian ni melainkan Islam. Ada 2 kabilah, yang pertama Aus, yang kedua
Khazraj. Yang kita dengar Aus dan Khazraj. Berapa tahun berperang? 120 tahun tak berhenti berperang. Sehinggalah Nabi SAW hantar Mus'ab bin Umair untuk Islamkan mereka sebelum Nabi tiba di kota Madinah. Tuan-tuan dan sekalian, sebelum saya teruskan dalam peristiwa hijrah ni, kita semua tahu Nabi SAW lahir di mana? Nabi lahir di yang tak confident, risau nak jawab. Adik-adik, Nabi lahir kat mana? Di confident sikit. Nabi lahir kat mana, adik? Ha? Nabi lahir di Mekah. Risau pula, tak salah kita belajar sekolah agama betul lah tu. Tak risau, jangan risau. Nabi SAW lahir di Mekah. Mana tempat Nabi lahir? Kita kalau pergi umrah, kita buat sa'i Safa, Marwah. Mula Safa, habis Marwah. Marwah dekat mana? Dia ada pintu keluar Marwah. Dia ada pintu keluar Marwah. Tuan-tuan keluar ikut pintu Marwah, tuan-tuan akan nampak yang depan sekali boleh tandas. Tuan-tuan belakang tandas tu ada satu, dulu boleh cross, lalu ni tak boleh cross. Tuan-tuan kena lalu sampai belah kanan tu ada satu tiang besar. Tiang tu tapak rumah Abu Lahab. Tuan-tuan kena nampak satu bangunan istana besar. Dulu tu bukit, nama bukit Jabal Abi Qubais. Tuan-tuan kalau ambil kanan, kita akan pergi Jabal Ajiyad. Ambil kiri, kita akan pergi mana? Ambil kiri, kita akan pergi ke kawasan Paip apa? Paip Zamzam. Sebelah kawasan Paip Zamzam ada satu rumah kuning. Itu library. Dan itulah rumah Abdul Muttalib. Di situlah Sayyidatuna Aminah melahirkan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir di Mekah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada darah Madinah. Ni ramai orang tak tahu. Celah mana Nabi ada kaitan dengan Madinah? Hari ni kita nak kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan lebih terperinci sikit. Tahu sikit lah, insya-Allah nah. Okay, saya nak padam ni, okey. Saya tak tulis sebab saya tak tulis lagi semua macam betul lagi semua. Dia betul Kisah Nabi SAW ada darah Madinah. Muhammad bin kuat sikit, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ke Abu Talib? Aduh, ni pening ni. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin sampai kat Lu'ay. Kita apa? Sebab saya nak stop dekat mana? Dekat sini je. Okey, kita kena Qusay. Qusay ada 3 anak. Qusay ada 3 orang anak. 3 Abdul. Abdul Uzza, Abdul Manaf, Abdul Dar. Saya nak fokus dekat Abdul Manaf sebab Abdul Manaf ada kaitan dengan Rasulullah. Abdul Dar saya tak mau cerita. Abdul Dar panjang cerita dia dan banyak perkara yang besar. Tapi Abdul Dar kalau cerita dia akan panjang masa kita. Abdul Uzza. Sebelum saya pergi dekat Abdul Manaf, Abdul Uzza. Abdul Uzza ada anak Asad, Asad ada anak Khuwailid, Khuwailid ada anak Sayyidatuna Khadijah
radhiyallahu ta'ala anha alaihi salam. Abdul Manaf. Saya tak mau detail dekat Abdul Uzza. Abdul Uzza saya nak bagi benda yang penting supaya kita nampak apa hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Manaf, dia ada 4 orang anak. Abdul Manaf ada 4 orang anak. Yang pertama A'la, yang kedua Abdul Syams, yang ketiga Al-Muttalib. Ni boleh main kepala pening lagi. Dah confuse dulu. Abu Talib dengan Abdul Muttalib pun dah pening. Dengar betul-betul dan faham sungguh-sungguh dan kenal mereka ni betul-betul. Al-Muttalib anak ketiga, anak keempat Abdul Manaf nama dia Naufal. 3 orang ni, A'la, Abdul Syams, Al-Muttalib, satu ibu, Naufal ibu lain. A'la ni siapa dia? A'la ni lah Hashim. Dia dipanggil dengan nama kunyah. Hashim tu nama kunyah dia, nama panggilan. Nama betul dia A'la. Sebab apa? Dia ni adalah satu orang yang sangat-sangat lembut hati, dan setiap kali musim haji dia akan ambil roti, masuk daging kat tengah, lepas tu dia akan bagi makan dekat orang yang musim haji. Dia akan buat sabil. Kan kita pergi Mekah haji buat sabil, 20 rial pun seronok, dan bagi makan free kat orang. Ni'mat memberi. A'la maka panggil dengan panggilan Hashim. Di dalam kitab sirah dibahaskan oleh satu ulama Mesir, bekas mufti, Syekh Ali Al-Jum'ah. Dia menyebutkan tentang 2 orang adik-beradik yang cukup dekat, Hashim dan Abdul Syams. Mereka lahir kembar siam. Tapi bukan kepala jumpa kepala, bukan badan jumpa badan. Cuma jari Hashim melekat kat dahi Abdul Syams. Benda ni tak bisa berlaku Arab ni. Yang yang berlaku lepas belah kat tengah ni, pisahkan dua-dua ni. Apa yang berlaku? Berlaku pendarahan pada kepala Abdul Syam, berdarah pada tangan jari Hashim. Jadi orang-orang lama yang ada ketika tu kata, seolah-olah akan berlaku keadaan permusuhan, pendarahan yang cukup teruk daripada kabilah ni. Ini mereka punya sangkaan mereka daripada apa yang jadi, dan takdir Allah benda tu jadi. Sebab apa? Daripada keturunan Hashim dapat anak siapa dia? Abdul Muttalib. Lepas tu dapat anak siapa dia? Abdullah. Lepas tu dapat anak siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Syams. Kita selindung Ustaz ni. Dapat anak siapa dia? Umayyah. Dapat anak siapa dia? Harb. Dapat anak siapa dia? Abu Sufyan. Siapa dia Abu Sufyan? Abu Sufyan, kalau tengok kat sini, dia berapa pupu dengan Nabi? Sepupu, 2 pupu, 3 pupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hubungan mereka sepatutnya rapat. Abu Sufyan bin Harb, dialah punca berlakunya perang Badar. Sebab apa? Ketika mana orang Islam keluar hijrah, mereka tinggalkan harta mereka, mereka tinggalkan rumah mereka. Orang-orang Quraisy menguasai rumah-rumah para sahabat yang ditinggalkan. Mereka himpunkan harta-harta orang Islam yang berhijrah. Kemudian mereka beritahu, wahai Abu Sufyan, bawa harta ni pergi ke Syam, jual di Syam, bawa balik keuntungan untuk kami semua di kota Mekah. Abu Sufyan pergi dan telah bawa harta dagangan ni untuk dijual di mana? Di Syam. Dan
dalam pergerakan pergi ke Syam itulah berlaku beberapa peristiwa yang kadang kita tak dan nak sebut dalam mana-mana pengajian kadang-kadang, dan kita tak sempat pun nak menelusuri betul-betul. Hatta malam ni pun kita tak dapat nak sebut sungguh-sungguh sebab kita bukan nak cerita khusus pada benda tu. Sebelum peristiwa Badar berlaku 4 perang sebelum tu. Salah satunya ialah Zul'ushairah. Zul'ushairah terletak di Yanbu' an-Nakhal, lebih kurang 200 km daripada kota Madinah menuju ke arah barat laut. Dan itulah laluan yang digunakan Abu Sufyan untuk bawa harta-harta dagangan untuk pergi ke Syam, jual di Syam. Nabi SAW didatangi oleh sahabat, dan sebagian sahabat kata, ya Rasulullah, harta kita tu baik kita tahan dan kita ambil balik, tu harta kita daripada rumah kita yang dirampas oleh kita. Maka Nabi siapkan para sahabat lebih kurang 150 orang. Panji diberikan kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi sendiri ikut dalam Ghazwah Ushairah sampai di Yanbu' an-Nakhal, di kampung yang bernama Zu al-Ushairah. Di kampung itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan salat Zuhur, dan di kampung itulah Nabi menantikan Abu Sufyan. Bila Abu Sufyan sampai situ, Nabi akan ambil harta tu. Ni peristiwa ni berlaku bila? Peristiwa ni berlaku sebelum Badar. Badar pada tahun kedua Hijrah, bulan Ramadan. Peristiwa ni berlaku pada bulan Jamadil Awal, pada penghujungnya sehingga masuk Jamadil Akhir pada tahun kedua Hijrah. Maknanya lebih kurang berapa bulan sebelum Badar? Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Lebih kurang 2 bulan setengah sebelum perang Badar berlaku peristiwa. Nabi bergerak dengan sahabat nak tahan kafilah Abu Sufyan, tetapi malangnya dapat berita Abu Sufyan terlepas dah. Abu Sufyan dah lintas lalu jalan tu dah terlepas dah. Maka Nabi SAW telah buat keputusan balik ke Madinah, tapi Nabi hantar 2 orang sahabat, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Sa'id ibn Zaid, bergerak ke Umluj. Umluj di Yanbu' an-Nakhal, naik atas lagi dekat dengan pantai. Di situ ada satu tempat mana nama dia Wadi An-Nakhbar. Wadi An-Nakhbar ada satu rumah sahabat yang bernama Kush al-Juhani. Di situlah mereka berdua duduk menunggu berita bila jemaah kafilah Abu Sufyan nak patah balik. Dapat je berita Abu Sufyan nak patah balik, berlari mereka ke Madinah, beritahu dekat Nabi, maka siap 313 orang untuk tahan di Badar. Ini peristiwa ini berlaku sebelum Badar. Zul al-Ushairah. Ada peristiwa-peristiwa penting di sana yang disebut dalam kitab sirah. Saya tak mahu cerita kat sini sebab tak ada. Kita tak sampai Madinah lagi ni. Ke berapa nak sampai Madinah? Ke 9 lebih lah. Boleh lah. Tuan-tuan puan sekalian, lepas Badar berlaku Uhud. Siapa dia ketua Quraisy dalam peristiwa Uhud? Abu Sufyan. Tahun ke-5 Hijrah berlaku peperangan Ahzab, Khandaq. Siapa ketua tentera Ahzab 10,000 tu? Abu Sufyan. Apa teruk sangat dia musuh dengan Nabi ni, padahal dia kan 3 pupu Nabi. Hidayat belum sampai. Sebab tu Raihan kan sebut kata iman adalah mutiara, dan iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Iman tak dapat dijual beli, iman tiada di tepian pantai, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Bapak warak macam mana pun boleh tentu anak jadi macam bapak. Walaupun dia 2 pupu dengan Nabi SAW, 3 pupu dengan Nabi SAW, tetapi hidayat belum sampai pada dia. Bila Abu Sufyan masuk Islam? Pada bulan Syawal, minta maaf, pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, ketika Fathul Mekah. Hambat dia masuk Islam. Dan inilah keturunan Abu Sufyan. Kita balik pada Hashim. Saya nak sebut kat tuan-tuan sekalian, apa hubungan Nabi dengan Madinah. Sebab kita cuma tahu Nabi lahir di Mekah, tapi apa kaitan darah Nabi dengan Madinah? Hashim, bila Abdul Manaf meninggal dunia, menjadi ketua di Mekah. Dan Hashim ialah orang yang memulakan itinerary, tertib perjalanan untuk berniaga ke Syam, mesti singgah di Yathrib. Yathrib nama pada Madinah. Saya sebut kat tuan-tuan, di Madinah tadi ada 2 kabilah besar.
Aus dan Khazraj. Dua kabilah yang berperang 120 tahun non-stop peperangan. Di Aus duduk di mana? Aus di Madinah duduk di Kuba. Khazraj duduk di mana? Nabirah Al-Judi. Nabirah Al-Judi kat mana? Nabirah Al-Judi di saat dan ketika ni betul-betul di atas tapak Masjid Nabawi. Lepas ni kalau orang tanya mana kampung orang Khazraj? Nabirah Al-Judi. Di mana? Atas tapak sekarang yang diduduki oleh Masjid Nabawi. Hak tu kampung orang Khazraj. Kampung orang Aus dekat mana? Kuba. Hashim setiap kali balik berniaga kat Syam, dia akan singgah ke kampung Nabirah Al-Judi. Dia akan jumpa dengan ketua daripada orang Khazraj, daripada kabilah, saya padam sikit lah, daripada kabilah An-Najjar. Benda ni berlaku frequent, kerap. Sedina Hashim nak balik daripada Syam, singgah ke Yathrib, balik ke Mekah. Daripada Mekah nak pergi ke Syam, singgah ke Yathrib, pergi ke Syam. Syam ni mana sebenarnya? Syam, Syria, Jordan, Palestin, termasuklah sebahagian daripada tanah Arab Saudi di sebelah utara, itu semua Syam. Jadi di mana Syam yang ada cerita Nabi pergi berniaga masa umur 12 tahun, Abdul Muttalib pergi berniaga, Hashim pergi berniaga, bahagian Syam yang mana? Gaza, Palestin. Satu hari Hashim dia menikah dengan anak kepada ketua Adi An-Najjar. Anak ketua An-Najjar nama dia Salma binti Amr. Hashim menikah dengan Salma binti Amr, anak kepada ketua kabilah Bani Najjar. Dan Hashim pergi ke Gaza berniaga. Takdir Allah Ta'ala, Hashim meninggal dunia di Gaza dan dikebumikan di Gaza. Jadi kubur Tok Nyang Nabi yang bernama Hashim ada di mana? Di Gaza. Bila Hashim meninggal, Abdul Syams telah naik memimpin kota Mekah. Sehinggalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pun meninggal. Maka naiklah adik yang ketiga yang bernama Al-Muttalib jadi ketua Mekah. Al-Muttalib tak macam abang dia. Al-Muttalib tak biasa memerintah dan dia tak ada niat, dia tak ada keinginan untuk memerintah Mekah. Apa yang dia buat? Dia cari anak-anak Hashim, anak-anak Abdul Syam, siapa-siapa yang boleh ganti untuk memerintah kota Mekah. Ternyata tak ada yang layak. Anak Hashim tak ada, anak Abdul Syam tak ada. Tiba-tiba dia teringat Hashim menikah di Madinah dengan Salma binti Amr, dapat anak lelaki seorang. Anak lelaki tu lahir rambut beruban warna putih. Ni pun benar tak biasa jadi. Beranak rambut putih. Bahasa Arab uban apa dia? Syaib. Jadi anak tadi dinamakan dengan nama Syaibatul Hamd. Anak tu nama apa? Syaibatul Hamd. Syaibah Al-Hamd. Syaibatul Hamd membesar di mana? Di Madinah. Di bawah jagaan siapa dia? Mak dia, Sayyidina Salma binti Amr. Membesarlah Syaibatul Hamd sehingga umur dia 11 tahun. Ketika itulah Al-Muttalib fikir, di sana ada seorang anak Hashim yang dia belum jumpa. Balik daripada Syam berniaga, dia pun singgah ke Yathrib, bertemu dengan Salma binti Amr. Dia kata, "Wahai Salma, aku tak nak jumpa anak kamu.
boleh tak kalau aku nak berjumpa dengan Syaibah? Itulah kali pertama Sayyidina Abu Al-Muttalib kali pertama tengok Syaibatul Hamd. Alangkah terkejutnya Al-Muttalib bila tengok Syaibatul Hamd ni, muka sebiji Hashim, cara bercakap macam Hashim, akhlak macam Hashim. Begitu mengingatkan dia pada abang dia Hashim, yang akhirnya dia kata pada Salma, wahai Salma, kakak ipar dia, boleh tak kalau aku nak bawa balik budak ni ke Mekah? Salma kata tak boleh, tu anak aku, seorang je lelaki dengan Hashim, aku takkan bagi. Wahai Salma, kami bukan bawa balik dia saja, tetapi kami akan jadikan dia nanti ketua di Mekah, dan dia akan menjadi penjaganya Kaabah. Dan di saat dan ketika itulah kemuliaan akan hadir kepada kalian orang-orang Khazraj, yang mana sebahagian daripada orang Khazraj akan menjadi penjaga Kaabah. Apakah kamu tak inginkan kemuliaan ini, wahai Salma? Dengar saja Al-Muttalib cakap macam tu. Dia kata kalau macam tu ambil lah balik. Ni kebanggaan orang Khazraj. Syaibah akan jadi orang yang akan jaga Kaabah, yang akan jadi pembela kota Mekah. Maka ketika itulah Al-Muttalib naik atas unta, maka dia letakkan anak saudara dia di belakang dia. Maka peluklah Syaibatul Hamd, pakcik dia Al-Muttalib, bergerak balik ke Mekah. Sampai di perbatasan kota Mekah, orang Mekah pun sambutlah kepulangan ketua mereka Al-Muttalib. Punya gembira, seronok, ketua balik dengan segala keadaan, keuntungan perniagaan. Tengok-tengok dekat belakang tu ada seorang budak peluk elok. Maka orang Mekah kata, ni mesti Hashim bernama Al-Muttalib beli budak ni dekat Syam ni. Mesti Al-Muttalib beli budak ni kat Syam ni. Ni mesti hamba baru dia ni yang akan khidmat dia. Maka mereka telah panggil budak tu sebagai hamba Al-Muttalib. Hamba bahasa Arab apa dia? Abd. Daripada hari itulah budak tu dipanggil dengan panggilan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Siapa dia Abdul Muttalib? Syaibatul Hamd. Ni nama betul Abdul Muttalib. Nampak tak apa hubungan Nabi dengan Madinah? Tok Nabi Abdul Muttalib lahir kat mana? Lahir kat mana? Tok Nabi Abdul Muttalib lahir kat mana? Madinah. Di mana? Kampung Nabirah Al-Judi. Sebab tu Nabi SAW sifat lembut orang Madinah ni. Allah Ta'ala hadirkan kelembutan Nabi SAW. Nabi daripada kabilah apa? Khazraj. Okay, kita balik pada peristiwa hijrah Nabi. Nabi SAW sampai pada di Madinah pada tanggal berapa bulan tadi? Sampai Madinah 8 Rabiul Awal, bertolak 29 Safar, sampai di Madinah 8 Rabiul Awal. Nabi sampai di Madinah, Nabi boleh buat pilihan, nak pergi kampung Aus dulu ke nak pergi kampung Khazraj dulu. Yang mana ada kaitan darah dengan Nabi, Aus ke Khazraj? Baru sebut tadi. Satu saya tulis. Saya pernah cerita tak tulis kan. Semua macam melengung kan. Nabi SAW ada kaitan darah orang Aus ke Khazraj? Khazraj. Kita kalau balik kampung, kita balik kampung rumah tok kita ke tok jiran sebelah? Tok kita. Pernah tengok tak orang balik kampung sampai-sampai di parking rumah jiran sebelah? Assalamualaikum, Masya Allah, Alhamdulillah, apa khabar? Terpinga-pinga jiran, fikir ni pasal apa dia ni? Rumah tok dia belah ni. Awak dia masuk rumah aku. Tok kita pun pening kepala tengok. Awak dia pergi rumah tok sebelah. Tuan-tuan, tu kita. Tapi ni akhlak Nabi dalam dakwah. Nabi SAW boleh terus balik ke Khazraj sebab memang tu kampung tok belakang Nabi. Dan Nabi bukan pertama kali main Madinah. Nabi telah datang ke Madinah beberapa kali. Hatta ingat tak masa umur Nabi 6 tahun?
Masa tu Nabi SAW baru balik daripada kota Taif, daripada kampung apa nama, Halimatun Sa'diyah, kampung Bani Sa'ad. Kita kalau pergi Taif 60 km ke atas daripada Taif tu ada kampung Bani Sa'ad. Itulah tempat Nabi disusukan. Nabi duduk dengan Halimatun Sa'diyah daripada baru beranak sampai umur 4 tahun. Berlaku peristiwa belahan dadah. Belahan dadah pula. Belahan apa? Dadah. Menyebabkan Halimatun Sa'diyah jadi risau. Budak ni bukan budak biasa. Maka umur Nabi 4 tahun dibawa Nabi SAW balik ke Mekah. Umur Nabi 4 tahun baru Nabi dapat duduk dengan mak Nabi. Lama tak? 2 tahun dah. Sampailah umur Nabi 6 tahun, Sayyidatuna Aminah begitu rindukan kepada Abdullah meninggal ketika Nabi berada dalam perut mak Nabi 2 bulan. Mengandung 2 bulan, Abdullah pergi mana? Pergi meniaga. Ke mana? Syam. Bukan meniaga saja, ziarah makam Tok. Ziarah Tok Hashim kan kat sana. Pergi meniaga, ziarah makam Hashim. Dan baliklah kafilah tu singgah mana? Singgah Yathrib. Singgah Yathrib di mana? Kampung Adi An-Najjar. Di mana? Nabirah Al-Judi. Di mana sekarang ni? Tapak Masjid Nabawi. Khusus. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, pergi Madinah lepas ni, khusus di gate pintu 318. Hak yang tuan-tuan perempuan yang pernah pergi umrah sebelum PKP, gate tu gate nombor 8. Ada apa kat gate tu? Kalau tuan-tuan perempuan pernah pergi umrah sebelum tahun 1980, di situ ada satu masjid. Nama masjid tu Masjid Adi An-Najjar. Dulu rumah Adi An-Najjar. Siapa dia? Tok Nyang Nabi SAW. Daripada jalur Salma binti Amr. Allah. Abdullah bapa Nabi nikah dengan mak Nabi umur apa? Saya duduk sama Abdullah umur 18, Aminah umur 15. Kita kalau zaman lah jemput kenduri kahwin, anak menikah ni, jemput mai lah, Masya Allah. Wih, muda nampak anak tu. Umur apa? 18. Bini dia 15. Result SPM lagu mana tu? Hak tu PMR tak ambil tau ni. La ilaha illallah. Tanya SPM, tanya PMR. Sebab kita rasa budak sangat ni. Zaman dulu matang. Abdullah umur 18 tahun tapi berniaga. Sampailah di Yathrib, di kampung Nabirah Al-Judi, di rumah Adi An-Najjar, di pintu gate nombor 318 yang dulu ada masjid. Abdullah kata dekat kafilah dagang dia, hampa balik dulu boleh? So, aku rasa tak sedap badan. Hampa balik dulu lah. Maka kafilah tu pun balik, meninggalkan Abdullah di situ. Takdir Allah, seminggu lepas tu meninggal Abdullah. Seminggu lepas kafilah tu balik, meninggal Abdullah. Di mana? Di rumah tu. Maka dimakamkan di mana? Dimakamkan di situ. Di mana? Kalau tuan-tuan pergi gate 318, ada dua nombor. Dia ada nombor belah kanan, nombor belah kiri. Lepas tu ni pintu keluar, ni jalan keluar. Kalau depan ni tandas. Kalau depan ni dia ada tile 1, tile 2, tile 3, tile 4, tile 5. Profesor atas kata exactly pada tile nombor 5 ialah kuburnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Tadi kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan boleh pergi, dah tak ada dah. Tahun 1981 mereka pecahkan masjid tu. Mereka ratakan untuk perluasan Masjid Nabawi. Apa tanda pun tak ada. Hak tahu pergi ziarah, hak tahu lalu siap pijak. Awak lepas tak tanda. Tuan-tuan, saya minta maaf, saya sebut terus terang, sana dengan fahaman salafi, dalam keadaan mereka mengeluarkan secara literal dan memahamkan umat secara literal hadis Nabi SAW tentang satu orang sahabat mai jumpa Nabi, kata, "Ya Rasulullah, ainal abi?" Bapa aku kat mana? Bapa dia masuk Islam setelah Nabi diutuskan sebagai Rasul, mendakwahkan dan akhirnya kufur. Bapa dia mati tempat Islam. Nabi kata, "Abuka finnar." Bapa kamu dalam neraka. Nangis sahabat tu. Bila Nabi tengok sahabat tu menangis, Nabi kata, "Abuka wa abi finnar." Bapa kamu dengan bapa aku dalam neraka. Nabi kata.
Maka hadis ni diambil dengan literal. Maka mereka kata, kalau Nabi kata bapa engkau dengan bapa aku dalam neraka, maka Abdullah ahli neraka. Dia buat apa nak jaga kubur tu? Profesor Al-Attas kata ada dua kemungkinan. Yang pertama, kubur tu mereka bongkar, mereka bawa tulang-tulang yang ada baki pada Abdullah, mereka tanam Jannatul Baqi. Itu mungkin. Atau kemungkinan kedua, kalau mereka berpegang pada Abdullah ahli neraka, mereka palam tempat tu dan mereka biak je kat situ dengan tile. Kita faham betul-betul apa yang Nabi nak sampaikan. Tuan-tuan, Nabi sebut abuka wa abi finnar, tu apa makna dia? Bapa kamu dengan bapa aku dalam neraka. Siapa bapa yang Nabi maksudkan? Nabi pernah duduk dengan Abdullah? Tak pernah. Nabi pernah tengok muka Abdullah? Tak pernah. Nabi SAW tak pernah langsung dijaga oleh bapa dia Abdullah. Nabi SAW duduk dengan ibu dia berapa lama? 2 tahun. Daripada 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun mak Nabi wafat. Nabi duduk dengan siapa lepas tu? Abdul Muttalib, atuk Nabi. Berapa lama? 2 tahun. 8, umur 6, 7, umur 8 tahun. Abdul Muttalib ni tegas. Berapa ramai anak Abdul Muttalib? 14 orang. 4 perempuan, 10 lagi. Bapa dengan anak memang kerah. Kalau kita ingatlah bapa kita dulu, lollipop tak boleh, aiskrim tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, semua tak boleh. Bapa semua tak boleh. Mai ke cucu balik kampung, dia angkut cucu tu pun dalam harga mutu, bawa pergi kedai Apeng, beli lollipop, letak dalam poket 2, anak tu tengah pegang 1. Lepas tu Supering dulu tak boleh, budak tu pegang buah Supering 5 Supering kat tangan, sambil pegang kepala tok, habis kepala tok warna oren dengan Supering. Ada tok tu marah, tak apa, budak lagi, cucu piak-pi lah. Bawa bapa nama cucu naik motor, cucu macam ni dengan 5 Supering kat tangan. Oh, sampai rumah kita tengok anak kita dengan Supering kat tangan, dengan lollipop dekat dalam poket, dengan berlemuh aiskrim. Ni confirm lepas makan aiskrim, beli lollipop, sekarang tengah makan Supering. Apa bapak buat ni? Ya Allah, saya tak bagi semua tu. Dulu bapak tak bagi saya makan kan? Tapi lah cucu aku. Nak tok lah cucu. Tuan-tuan, Abdul Muttalib ni kalau diduduk kat Darun Nadwah, duduk mesyuarat, seorang anak pun tak berani mai dekat. Garang dah ni. Abdul Muttalib ni garang. Tapi kalau Nabi mai, dia akan kata semua tepi, semua bagi laluan. Tu anak aku nak main. Nabi akan angkat, Abdul Muttalib akan angkat Nabi, letak atas riba, mesyuarat dengan Nabi di riba Abdul Muttalib. Mana-mana ni Abdul Muttalib angkut ni kan, cucu aku ni. Mana-mana pergi Abdul Muttalib bawa Rasulullah. Macam ni hubungan Nabi dengan Abdul Muttalib. Hak tu pun 2 tahun Allah ambil. Kalau kita tengok balik sirah silsilah perjalanan kehidupan Nabi, Allah tak bagi ruang langsung kat Nabi. Lepas satu kesedihan ditimpa satu kesedihan, lepas satu kesedihan ditimpa satu kesedihan. Anak dia baru je meninggal, mak dia 2 tahun lepas dekat Abuak. Meninggal di Abuak, tuan-tuan. Bayangkan Abuak ni tengah Mekah, tengah Madinah, tak ada siapa sembelih kan tu. Kami gagah pergi hari tu, sampai ke atas dan ziarah apa semua. Saya bawa jemaah tu, alhamdulillah, dah ada hai'ah kat bawah tu. Kalau ikut ada hai'ah kat bawah tu, kena tangkap dan seorang 10,000. Tapi sepiak-pilah naik lah. Alhamdulillah balik kan. Ibu Nabi SAW wafat dalam perjalanan balik lepas ziarah Abdullah. Nabi umur 6 tahun, mak Nabi bawa pergi mana? Pergi Yathrib. Pergi mana Yathrib? Nabi Al-Judi. Di mana? Di kawasan pintu 318. Kalau Nabi duduk tengok bapak dia. Berapa lama Nabi duduk di Madinah? Sebulan Nabi duduk. Sayyidatuna Aminah duduk sebulan sebab terlampau rindukan Abdullah. Terlampau rindukan suami dia. Tak lama duduk Allah ambil. Nabi tak sempat rasa langsung kasih sayang ayah Nabi. Nabi rasa saya kasih sayang mak Nabi. Itu pun kalau sahabat mai jumpa Nabi, tanya, ya Rasulullah, kepada siapakah yang patut kami letakkan seluruh kemuliaan, penghormatan kami setelah Allah dan Rasul? Nabi kata apa? Bisa tak dengar? Nabi kata, Yusuf Islam nyanyi lagu apa? Lagu
Cat Steven. Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to? After Allah and Rasulullah comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father, who used to hold you and clean you and always be with you. Who when you sick stay up all night holding you tight. That's right, no other. My mother, say Alhamdulillah. Thank you Allah, thank you Allah for my mother. Hadis tu 3 kali Allah kata letakkan kemuliaan pada ibu kamu, lepas tu ibu kamu, lepas tu ibu kamu, lepas tu bapa kamu. Ibu, bapa, dua-dua Nabi tak rasa kasih sayang. Tuan-tuan, Nabi SAW dalam peristiwa hijrah sepatutnya, kalau kita fikir Nabi duduklah kat rumah, pergilah rumah tu dulu yang ada kaitan ni. Dah. Ini akhlak dakwah Nabi. Nabi pergi rumah siapa? Rumah Aus. Nabi sampai pada 8 Rabiul Awal. Nabi duduk di rumah satu orang sahabat yang bernama Kalthum bin Hidmin radhiyallahu anhu. Nabi duduk rumah Kalthum. Di mana rumah tu ikhtilaf di kalangan ulama. Sebahagian kata dah bergabung dengan Masjid Quba, sebahagian kata di kawasan Bir Al-Azak. Bir Azak dekat mana? Bir Azak ni seberang jalan daripada Masjid Quba. Tuan-tuan lintas jalan, ada satu bakalah warna hijau, belakang tu ada satu telaga, tapi nak masuk kena bayar 10 rial. Dulu free. Kena bayar 10 rial. Lepas tu lah ni dah kena tutup dengan majlis. Lah ni siapa pun tak lebih. Dalam tu ada satu telaga yang Nabi suka minum ketika Nabi duduk di Quba. Tak kala awal Nabi sampai di sana. Telaga tu air dia tak boleh minum. Orang tak minum air tu sebab payah, teruk sangat. Nabi buat apa? Nabi ludah dalam tu. Bila Nabi ludah, maka air tu bertukar jadi manis sampai Allah boleh minum air tu. Sebab tu kalau orang pergi Quba, orang akan singgah ke telaga Azak. Sebelum tu Nabi tanya, telaga ni nama apa? Dah boleh minum? Satu orang budak surahan apa nama Kalthum mai bawa buah kurma. Nabi makan kurma habis. Nama telaga ni apa? Nabi tanya. Lepas kata tak ada nama Rasulullah. Kata itu kubuh nama kata Nabi ni. Tangkai ni Azak. Ni letak nama telaga tu telaga Tangkai, telaga Azak. Dan sebahagian kata rumah lama tu rumah Kalthum. Wallahu a'lam. Ikhtilaf di kalangan ulama, tak tahu. Mungkin dia, mungkin tidak. Rumah itu, tapi yang pasti memang rumah tu daripada zaman Nabi SAW. Kalau tuan-tuan nak tengok rumah yang masih ada daripada zaman Nabi SAW, tuan-tuan pergi masuk dekat kawasan Telaga Azak. Ada lagi rumah, tapi tak tahu sama ada rumah tu rumah Kalthum ataupun tidak. Wallahu a'lam bissawab. Tak ada riwayat yang betul-betul menyatakan bahawa memang tu rumah Kalthum. Tak ada. Nabi duduk berapa lama di situ? 4 hari. Hari pertama Nabi tanya, wahai Kalthum, ada tanah sesuai tak nak bina masjid? Kalthum kata ada ya Rasulullah. Dia buka pintu belakang rumah, dia kata kalau sini sedia okey tak ke kawasan. Nabi kata tempat ni sangat baik. Maka Nabi telah ambil batu pertama dan Nabi letak, dan itulah batu pertama binaan Masjid Quba. Masjid pertama dalam Islam. Masjid tu dibina di Quba, tempat orang Aus. Berapa hari? 4 hari. Nabi duduk di sana daripada 8 hari bulan Nabi sampai 9 hari bulan, 10 hari bulan, 11 hari bulan, 12 hari bulan, hari Jumaat. Nabi minta izin daripada orang Aus untuk bergerak ke kampung Nabirah Al-Judi. Nabi nak duduk jumpa dengan orang Khazraj. Perkara ni telah mengikat hati orang Aus dengan Nabi. Orang Aus kata tengoklah akhlak tu. Padahal hubungan darah dia dengan orang Khazraj, tapi dia main duduk dengan kita dulu. Dia bina masjid untuk kita dulu. Masjid pertama dalam Islam ialah Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi. Masjid yang dibina di atas tapak rumah kawasan orang Aus. Nabi memuliakan orang Aus. Nabi mengangkat orang Aus. Orang Khazraj dah adik-adik, dah darah Nabi SAW bagi tahu celah mana pun mereka tak rapat dengan Nabi. Hari itu hari Jumaat 12 Rabiul Awal, tahun pertama hijrah. Nabi bergerak menuju ke Nabirah Al-Judi. Daripada waktu
waktu duha Nabi bergerak meninggalkan kampung Quba. Di tengah perjalanan masuk waktu zuhur, Nabi berhenti. Nabi kata, ya Bilal, azan ya Bilal. Maka Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai Bilal azan, Nabi SAW telah mendirikan salat Jumaat pertama dalam Islam. Itulah salat Jumaat pertama dalam Islam pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun pertama Hijrah. Maknanya Maulid Nabi 12 hari bulan Rabiul Awal bukan hanya Maulid Nabi ya, tapi itulah tarikh orang Islam salat Jumaat buat kali pertama. Bahkan itulah juga tarikhnya kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi solat dekat tanah rata, maksud tak masjid. Maka berlalu di zaman Umar Abdul Aziz, dia bina masjid kat situ. Dan masjid tu sampai lah dah. Apa nama masjid tu? Masjid Al-Jumu'ah. Kalau kita pi tunaikan umrah, ziarah, mutawih akan kata, tuan-tuan buka tingkap belah kiri, tuan-tuan tengok ada masjid Al-Jumu'ah. Dan mutawih tak ada cerita, sebab banyak lagi tempat nak pi. Kita pun tak tahu apa cerita masjid Jumu'ah ni. Oh, masjid solat Jumaat kot. Ha lah, betul. Tapi itulah masjid, tempat tapak solat Jumaat pertama dalam Islam pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun pertama Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sampai di kawasan Nabirah Al-Judi setelah salat Jumaat, disambut oleh para sahabat di kalangan Khazraj dengan dia punya rebana, dengan qasidah Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Nabi sampai di sana disambut dengan kegembiraan, telah datang kepada kami purnama dari lembah Saniyatil Wada'. Saniyatil Wada' ni kat mana pula? Awak lepas kata Saniyatil Wada'. Saniyatil Wada' ni daripada Masjid Quba. Tuan-tuan, saya sebut Telaga Azak tadi. Di Telaga Azak, sebelah kiri Telaga Azak ada jalan terus ke belakang, curam ke bawah. Tu Saniyatul Wada' dekat dengan Quba. Di situ ada satu masjid lama. Masjid tu nama Masjid Musabbih, dibina oleh Umar Abdul Aziz. Ketika Nabi sampai dalam peristiwa Hijrah, Nabi salat subuh tang tu, dan Umar Abdul Aziz bina masjid dan letak nama masjid tu Masjid Subuh. Semua tu ada tapak-tapak sirah belakang. Sebab tu penting kita pilah ziarah tempat tu, ambil rohaniat tempat tu. Kerana di mana saja Nabi pernah pijak dalam hidup Nabi, rohaniat dia takkan hilang sampai kiamat. Tuan-tuan, sampai jadi Nabi Al-Judi, semua orang kata, ya Rasulullah, rumah aku, ya Rasulullah, rumah aku, ya Rasulullah. Semua harap Nabi duduk rumah mereka. Apa Nabi kata? Nabi kata, serah kat unta. Yang mana unta tu berhenti, rumah orang tu. Maka semua pakat tengok unta, dengan harapan unta tu berhenti rumah mereka. Maka melintasilah unta tu satu rumah, satu rumah, satu rumah, satu rumah, satu rumah, sampai ujung tak ada rumah dia berhenti. Unta tu patah balik. Bila unta tu patah balik, semua kata ada harapan lagi rumah kita. Sehingga akhirnya unta tu telah berhenti di depan satu rumah sahabat, yang mana Nabi kata, tu lelaki tu. Nabi terus ambil apa lelaki tadi, yang rumah dia tadi, terus keluar ambil beg Nabi. Tu lelaki tu kata Nabi, rumah dia. Siapa dia? Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW masuk rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, duduk atas, saya duduk bawah. Apa keperluan tuan, saya khidmat, tak turun. Abu Ayyub dah siapkan rumah tu lama dah untuk Nabi. Dia ada bapak dia lagi. Rumah tu memang dah disiapkan untuk Nabi yang terakhir. Dia dah buat persiapan untuk menerima Nabi tu, untuk berada dalam rumah. Sebab tu dia tak kalang kabut. Macam kita nak terima tetamu, habis huru-hara tu rumah, anak-anak jadi askar belakang. Dengar apa? Ada orang ramai. Abang Long cuci jamban, Kak Ngah sapu bilik depan, Kak Adik ruang tamu, ni Alang dapur. Anak jadi tentera, kata kenapalah time ni pula orang nak main. Sebab kita tak bersiap untuk tetamu datang. Bila tetamu nak main kelang kabut satu rumah. Dan itulah rahmat. Kalau tetamu tak main, hara rumah tu. Kalau tetamu tak main, tuan-tuan, Masya Allah, ni rumah ke tongkang. Kalau tetamu tak main lah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu penting terima tetamu ni, tuan-tuan. Abu Ayyub dah siapkan lama dah rumah tu untuk Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tuan duduk atas, duduk bawah. Dia memang siapkan atas tu untuk Nabi. Nabi kata, tak, aku nak duduk bawah.
senang urusan keluar masuk, aku jumpa sahabat pun senang nak jumpa aku duduk bawah, Nabi kata. Kalau macam tu tak payah Rasulullah, tuan duduk bawah, saya duduk atas. Abu Ayyub pun duduk atas dengan keluarga dia. Malam tu dia tengok muka bini dia tengok muka dia. Wahai isteri ku, apa kita dah buat ni? Kita sedang berada di antara Nabi dan wahyu. Kalau wahyu turun lalu kita ni, tak boleh, kata Abu Ayyub, kata esok kena jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esok Nabi kata dah duduk atas. Abu Ayyub kata duduk atas lagi hari kedua. Hari tu tertumpah air. Tuan-tuan, mereka punya rumah zaman dulu tingkap bukan macam ni. Mereka cuma susun pelepah-pelepah tamar ya. Lepas tu mereka letak tikar apa semua. Kalau air tumpah, tuan-tuan, insya-Allah orang bawah hirup air tu. Tuan-tuan, Nabi SAW kat bawah ni. Mereka nak tidur, mereka kesot di tepi. Dan air tu tumpah cepat-cepat, mereka lap. Malam tu musim sejuk, mereka tidur tambah selimut, satu keluarga sejuk. Esok pagi turun, ya Rasulullah, boleh tak kalau kita pindah? Tuan duduk atas lah, kami duduk bawah. Ya Rasulullah, ketahuilah, tak kala Tuan di bawah, kami di atas. Kami tak mampu nak berjalan ke sana ke sini kerana kami risau. Kalau kami berjalan atas kepala Tuan. Ini adab sahabat dengan Nabi SAW. Cukup risau kalau tak beradab dengan Nabi. Ini keadaan sahabat ridwanullahi ajma'in. Akhirnya Nabi kata, kalau macam tu tak apalah, aku duduk atas. Akhirnya Nabi duduk atas, Abu Ayyub duduk bawah. Setiap kali nak hantar makanan, khadim makan hantar naik atas. Setiap kali kalau turun bekas makanan, Abu Ayyub akan minta bekas tu, dia akan makan tepat atas Nabi makan. Setiap kali habis makan, makanan tu minta tempat bekas makan, dia akan makan. Dia tahu taman Nabi makan. Ini Nabi. Kita pun kalau nak kita makan setalam, kita tahu hak mana balong makan, hak mana kat ngah makan. Nampak ni kencin, lincin merelap. Ini kat ngah makan. Dia memang jenis jilat talam. Tapi jilat belah dia. Penat juga. Tuan-tuan, Abu Ayyub tahu dia nak sebiji-sebiji ikut. Hari tu dia hantar satu makanan naik atas. Makanan tu turun, Nabi tak makan. Faza'atu, aku jadi syok ni, ada benda haram ke dalam ni? Nabi tak sentuh langsung. Rupa-rupanya dalam tu ada bawang putih. Nabi kata, aku tak makan bawang putih. Aku bercakap dengan malaikat, malaikat tak suka keluar bau busuk. Orang Arab ni bukan macam kita. Kita ni tumih hilang bau kan. Orang Arab ni dia makan gigit kunyah lagu tu kan. Satu lepas bau bawang. Kalau duduk, nanti ada kawan seorang daripada Iran dulu, dia rajin makan tokok bawang. Keluar, kalau dia main lab, kita tahu dia main lab. Kalau dia tak main, kita tahu dia tak main. Kalau dia main, kita tahu dia akan meninggalkan bau. Oh, ini bau bawang ni, tak ada orang lain ni. Dia hanya seorang bawang, nak makan bawang. Kata Abu Ayyub, kerana Nabi tak makan, aku pun tak makan. Mereka meninggalkan apa yang Nabi SAW tinggalkan. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi duduk di rumah dia berapa lama? 7 bulan sehingga Masjid Nabawi siap. Tuan-tuan, saya nak tutup dengan satu analogi sebab tidak ke 10 tak habis. Saya minta maaf tuan-tuan, lama ni. Okey ke semua? Dedek okey ke? Tu dah syahid dah seorang. Siang ada hafal Quran. Dia ilmu dia tak, dia kita dulu kan, kita mak kita suruh ngaji, kita letak buku atas, kita baring, sambil baring baca matematik. Ada orang baca matematik? Mak kita sejam baca, sejam main game. Baca matematik, makin lama makin berat tangan, kali buku matematik di atas kepala. Dengan harapan daripada ketumpatan yang besar, dia akan turun pada ketumpatan yang rendah, otak kosong. Benda tu tak berlaku. Tuan-tuan, di Kuba tadi, saya nak tutup lah. Di Kuba tadi, Nabi SAW sampai saja di rumah Kalthum bin Hidayb. Apa Nabi tanya Kalthum? Ada tanah tak nak bina masjid? Maka Kalthum tunjuk tanah, dan Nabi ialah orang pertama yang turun bina masjid tu dengan tangan Nabi. Dan batu pertama Masjid Kuba dibina, diletakkan oleh Nabi sendiri. Bila Nabi masuk ke Nabirah Al-Judi, orang kampung tanya, orang kampung beritahu, ya Rasulullah, rumah aku ya Rasulullah, rumah aku ya Rasulullah, rumah aku ya Rasulullah. Apa Nabi kata? Nabi kata, yang unta buat keputusan. Untuk keperluan dunia Nabi bagi binatang buat keputusan. Untuk agama, Nabi buat keputusan. Tuan-tuan, hari ini untuk agama, kita bagi AJK Masjid buat keputusan. Kita kata kita tak ada jawatan. Untuk dunia, kita rasa kalau kita tak turun, projek itu tak jadi. Untuk dunia, kita cukup risau kalau keputusan salah. Tapi untuk akhirat, kita tak apa, tak ada masalah.
lah. Tuan-tuan, Nabi ajak dari awal, Nabi jejak kaki di kota Madinah. Agama kita semua kena turun dan ambil bahagian. Tapi untuk perkara dunia tak ada masalah. Itu semua binatang yang settle. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman bagi kita, tuan-tuan. Banyak lagi sebenarnya peristiwa perjalanan hijrah ni, cukup setakat tu dulu insya-Allah. Mungkin lain kali kita ada masa lagi, kita akan bersama lagi dalam perjalanan sirah, perjalanan untuk menelusuri cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita. Semoga sedikit daripada perkongsian pada malam ni menjadi asbab kebaikan untuk saya sendiri yang bercakap, tuan-tuan semua yang mendengar. Semoga semakin bertambah pengetahuan kita untuk menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kita dekat dan mengenal keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang tak baik pun daripada Allah. Tapi daripada dosa yang kelemahan saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Semoga Allah Taala terima kita. Kita doa sikit, moga amin tuan-tuan sekalian pada malam ni. Allah Subhanahu wa taala terima kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, Kau pandanglah kami seperti mana dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Kami tak pandai, ya Allah. Kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami semua hamba. Sedangkan Kau Tuhan yang menciptakan kami, ya Allah. Kami ialah seluruhnya daripada umat Nabi yang terakhir yang sedang hidup di tebing-tebing kiamat, ya Allah. Sedang fitnah besar dibentang di depan kami, ya Allah. Engkau tahu segala-gala apa yang ada dalam jantung hati kami, ya Allah. Kami angkat tangan kami, tadah tangan kami sungguh-sungguh mengharapkan rahmat dan keampunan Kau. Tolonglah ampunkan dosa kami, ya Allah. Tangan yang berlumuran dengan dosa ni, ya Allah, kami angkat dalam keadaan yang begitu malu pada Engkau, ya Allah. Kami ketuk pintu rahmat keampunan Kau. Tolonglah ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami, ya Allah. Ampun dosa isteri kami, ya Allah. Ampun guru-guru kami, ya Allah. Ampun dosa umat ni, ya Allah. Umat ni sibuk dengan dosa, ya Allah. Zina, arak, judi, ya Allah. Ada yang hina agama, seolah-olah tak ada apa-apa kaitan agama dengan mereka, ya Allah. Seolah-olah akhirat tak ada untuk dibentangkan segala masalah agama dan segala permasalahan kehidupan mereka nanti, ya Allah. Tolonglah ampunkan dosa umat ni, ya Allah. Ke atas kejahilan dan kelemahan dakwah kami kepada mereka, ya Allah. Kelemahan kami untuk pegang tangan mereka, untuk datangkan mereka pada hidayah Engkau, ya Allah. Tolonglah terima umat ni, ya Allah. Tolonglah gunakan umat ni, ya Allah, seperti mana Kau telah guna para sahabat ridwanullah ajma'in, ya Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, ya Allah. Tolong hadirkan keberkatan khususnya pada Kidaf ni, ya Allah. Daripada tempat ni lahirnya setiap da'i-da'i, ya Allah, dengan kerisauan agama, penyatuan hati, dengan kecintaan seperti mana kerinduan, keinginan bertemu dengan Nabi di akhirat dan syurga yang paling tinggi nanti, ya Allah. Tolonglah himpunkan kami di akhirat sebenarnya himpunan kami di dunia ni, ya Allah. Kami tak pandai, ya Allah, untuk sampaikan agama. Kalau kami salah, tolong betulkan, ya Allah. Kalau kami tak kerti, tolong ajar, ya Allah. Jadikan kami orang yang dekat dengan ulama-ulama kami, ya Allah, yang sibuk dengan amalan, yang sibuk dengan keadaan hubungan hati dengan Kau, ya Allah, dalam keadaan sunnah yang begitu diambil berat, dalam keadaan pendidikan jiwa umat supaya makin bersih dan hampir dengan Kau, ya Allah. Ikhlaskan kami dalam setiap amal kami, ya Allah. Ya Allah, banyak benda kami nak minta, ya Allah. Apa yang Nabi SAW minta dalam doa Nabi itu kami minta dalam doa kami, ya Allah. Hidayah kepada seluruh umat, seluruh alam, ya Allah, yang kami minta, ya Allah. Apa Nabi SAW jauh, minta jauh ke atas kami, itu kami minta jauh, ya Allah. Permusuhan, pergaduhan, wabak penyakit, ya Allah, angkat dan jauhkanlah daripada kami, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami yang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Ada diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah, ya Allah. Ada diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah, ya Allah. Ada diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah, ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.